Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Untuk ulang kaji kita secara online pada petang ini, cikgu akan cover 3 hukum asas untuk logaritma. Okey, untuk kelas cikgu kita baru aja belajar tadi, dan sebab kita belajar tengah hari kan, so cikgu tak confident lah berapa persen yang masuk sebenarnya dalam kepala masing-masing. So kita buat PDPC secara online pula sebagai ulang kaji. Okey, tadi dalam kelas kita belajar ada 3 hukum asas untuk log, iaitu hukum yang pertama, kita ada hukum apabila log x, y asas A. Okey, yang mana kita boleh baca ia sebagai, kita boleh mudahkan, kita boleh kembangkan dia sebagai log x asas A tambah log y asas A. Ini hukum log kita yang pertama. Okey, daripada mana datangnya hukum log ini? Kita belajar benda tu juga tadi dalam kelas. Okey, kaedah membuktikan hukum log. Okey, kita gunakan satu data untuk indeks dulu. Sebab kita tahu log ni ada kaitan dengan indeks. Okey, so bila kita nak hasilkan hukum log, kita berbalik semula kepada hukum indeks. Okey, so kita mulakan di sini. Kita katakan, kita berikan 2 indeks. Okey, pertama kita ada asas A indeks P dan kita katakan ini adalah X. Kemudian kita ada asas A indeks Q. Kita katakan ini adalah Y. Kelas yang sebelum ni cikgu dah ajar macam mana caranya menukarkan indeks ini ke dalam bentuk log. Okey, caranya asas indeks sama dengan asas log. Kalau di sini indeks asasnya A, maka log kita juga log asas A. Kemudian nilai untuk indeks jadi log. Indeks jadi nilai log. Okey, jadi daripada indeks asas A indeks P, A kuasa P bersamaan X, kita boleh ubah dalam bentuk log menjadi log X asas A sama dengan P. Okey, kita pergi ke A kuasa Q ataupun indeks asas A indeks Q. Okey, yang sama juga asas untuk indeks akan jadi asas untuk log. Jadi di sini kita akan ada log asas A, kemudian nilai indeks ini masuk ke dalam log, indeks jadikan nilai log. Maka indeks asas A indeks Q sama dengan Y, kita boleh ubah kepada bentuk log Y asas A sama dengan Q. Itu basic. Itu mula-mula kita belajar waktu kita berkenalan dengan logaritma. Okey, so macam mana kita nak gunakan basic ini untuk menghasilkan hukum log yang ini? Caranya kita buat macam ni. Okey, kita tengok kita punya log ini adalah log X, Y asas A. X, Y maksudnya darab X darab Y. Sebab tu kita dapat XY. Jadi apabila di sini darab, kita akan gunakan indeks darab juga. Okey, kita akan guna rumus indeks yang melibatkan darab. Jadi kita ada 2 indeks kat sini, A indeks P dan juga A indeks Q. So kita akan darabkan A indeks P darabkan dengan A indeks Q. Kita akan dapat, okey, mengikut hukum indeks, apabila asasnya sama didarabkan, maka indeksnya perlu ditambah. Jadi kita tulis asas yang sama tu A, indeks dia sekarang P tambah Q. Okey, A indeks P adalah X, A indeks Q adalah Y. Jadi kita tulis semula X darab Y. Nampak ya, cikgu gantikan A indeks P menjadi X dan cikgu gantikan A indeks Q menjadi Y. So X darab Y sama dengan, okey, di sini masih lagi A indeks P tambah Q. Okey, X darab Y kita dapat XY sama dengan A indeks P tambah Q. Okey, jadi sekarang kita dah ada indeks dan kita dah ada nilai. Teknik yang berikutnya adalah kita akan tukarkan dalam bentuk log. Untuk tukarkan dalam bentuk log, ingat selalu perhatikan asas indeks, sebab asas indeks akan jadi asas log. Okey, jadi cikgu sambung di sebelah ya. So sini akan jadi log A, log asas A
Okey, indeks asasnya A, jadi log asas A. Kemudian nilai untuk indeks akan jadi log. So di sini XY. Indeks akan jadi nilai untuk log. So P tambah Q. Okey, daripada XY sama dengan A, indeks P tambah Q, menjadi log XY asas A sama dengan P tambah Q. Jadi di kiri ini dah ada log. Di kanan ubah dalam bentuk log. Nampak tak kat sini? P adalah log X asas A. Q adalah log Y asas A. Ganti semula. So kita akan dapat log XY asas A sama dengan P adalah log X asas A. So log X asas A tambah Q adalah log Y asas A. So di sini log Y asas A. Okey, nampak tak? Kita dah siap kita punya hukum log yang pertama. Hukum log melibatkan darab XY. Okey, jadi ianya pun datang daripada indeks yang didarabkan. Selesaikan indeks, tukarkan dalam bentuk X dan Y, jadikan dalam bentuk log, kemudian tukarkan kembali P dengan Q dalam bentuk log. Dapatlah kita punya hukum log yang pertama. Okey, sekarang kita akan tengok hukum log yang kedua, iaitu hukum log kita yang kedua adalah kalau di sini darab, di sini dalam bentuk bahagi. Tapi untuk log kita tulis dia, kita tak tulis log X bahagi Y. Kita akan tulis log X per Y asas A. Kita tulis dalam bentuk yang macam tu. Okey, sama dengan log X asas A. Kalau ni tadi tambah, di sini adalah tolak log Y asas A. Okey, ada idea tak macam mana dia boleh dapat daripada indeks? Yang ni tadi darab, jadi kita mula dengan darab indeks. Di sini per ataupun bahagi, jadi kita mula dengan bahagi indeks. Pandai. So kita akan mula dengan bahagi indeks. Kita ada indeks AP dan juga AQ. Jadi A indeks P bahagi A indeks Q. Kita start dengan yang tu. Okey, asas sama, apabila dibahagikan indeks dia perlu tolak. So salin asas yang sama, indeks P tolak Q. Okey, lepas tu kita gantilah. A indeks P adalah X, A indeks Q adalah Y. Jadi X bahagi Y sama dengan A indeks P tolak Q. X bahagi Y boleh juga ditulis dalam bentuk X per Y sama dengan A indeks P tolak Q. Okey, kita ada indeks, kita ada nilai. Jadi macam mana nak tukar dalam bentuk log? Perhatikan asas untuk indeks. Okey, kerana asas indeks ini akan jadi asas log. So di sini adalah log asas A. Salin semula nilai menjadi log sama dengan indeks jadi nilai untuk log. So P tolak Q. Di kiri log, di kanan tukar dalam bentuk log. P gantikan dengan log X asas A dan Q gantikan dengan log Y asas A. Jadi kita tulis semula log X per Y asas A sama dengan P. P kita ganti dengan log X asas A, log X asas A tolak Q kita adalah log Y asas A, log Y asas A. Okey, dah siap sama kan dengan kita punya rumus? Okey, dan habis dah ni. Kita nak masuk hukum log asas yang ketiga. Ini paling simple. Okey, iaitu hukumnya dia kata log asas A, kalau kita ada log X kuasa N asas A, kita boleh tulis dia sebagai N log X asas A. Okey, kalau perhatikan dekat sini, okey, awak akan dapati sebenarnya indeks yang N ini simple sahaja, dia bawa pergi ke hadapan. Okey, indeks yang N dibawa pergi ke hadapan. Selalunya kita akan pakai hukum ni bila kita perlu matikan log tukar kepada nilai. Itu Cik ajar kejap lagi. Okey. So daripada mana datangnya benda ni? Mestilah datangnya daripada indeks juga. So kita buat satu nilai indeks. Okay, let's say sebab kita ada AX dengan N.
So kita buat contohnya kita ada A kuasa P. Okey, kita ambil indeks yang ini and then kita kuasakan N. Okey, kita gunakan sebab yang dekat sini kalau perhatikan ini adalah log dengan indeks. Jadi kita ambil indeks yang dikuasakan juga. Okey. So let's say kita kata dekat sini jawapan dia adalah X kuasa N. Okey. So A indeks P bila dikuasakan dengan N, maka kita boleh jawab dia sebagai A indeks Pn. P ni terus kita darabkan dengan N sama dengan X N. Okey, macam mana kita nak ubah dalam bentuk log? Macam mana kita nak ubah dalam bentuk log? Okey, andai kata ini indeks lah, ini dia punya nilai. Okey, X kuasa N ni adalah dia punya nilai. Okey, so kita boleh ubah dia bila nilai ni, okey, kita tengok sini adalah asas indeks, maka kita punya log pun akan guna asas yang sama. Log asas A. And then nilai untuk indeks kita akan masukkan di sini Xn. Sama dengan di hujung ni kita akan dapat Pn. Okey, P tengok di sini kiri kita dah dapat dalam bentuk log. Jadi yang sebelah kanan ni pun kita ubah dalam bentuk log juga. Jadi di sini kita akan dapat log X kuasa N asas A sama dengan P adalah log X asas A and then darabkan dengan N. Okey, sebab sini ada log dan sini ada N. N ni adalah pemalar ataupun nombor. Okey, jadi nombor ni selalu kita letak di hadapan. Jadi kita bawa N ni pergi depan. Jadi kesimpulannya kita akan dapat log X kuasa N asas A sama dengan N log X asas A. Dapatlah kita punya rumus yang ketiga. Okey, ada beberapa penambahan rumus, tak adalah beberapa sangat pun. Sebenarnya satu je. Yang tak ada dalam buku tapi cikgu ada ajarkan dekat kelas tadi. Okey, iaitu apabila awak ada log A asas sama dengan log itu sendiri, nilainya adalah 1. Okey, yang ini dia merujuk kepada indeks. Okey, yang mengatakan bahawa apabila indeks A, indeks pula, apabila asas A dengan indeks 1 akan sentiasa dapat A. Betul tak? Asas A, indeks 1 akan sentiasa dapat A. Macam mana kalau kita tukar dalam bentuk log? Ini adalah indeks. Okey, ini adalah asas dan ini indeks dia. Jadi asas untuk indeks ni akan jadi asas log juga. Jadi sini log A nilainya, ambil nilai kepada indeks ini, masukkan dalam log sama dengan, okey, indeks ni akan jadi nilai untuk log. So dapatlah kita punya log A asas A sama dengan 1. Dapatlah dia punya rumus. Okey, formulanya adalah daripada nilai indeks A kuasa 1. A kuasa 1 nilainya A. Okey, kemudian ini nilai, ini indeks. Jadi indeks ini yang kita tukar dalam bentuk log. Asas indeks akan menjadi asas log. Jadi log asas A. Nilai indeks masuk ke dalam log sama dengan indeks jadi nilai untuk log. So kita dapat log A asas A nilainya 1. Jadi tak kisahlah apa saja A ni. Contoh kalau kita ada log 3 asas 3 nilainya juga 1. Log 4 asas 4 nilainya juga 1. Log 5 asas 5 nilainya juga 1. Okey, untuk lebih explanation berkenaan benda ni, okey, kita cuba ubah dalam bentuk indeks tapi kita gunakan nombor sekarang. Okey, contoh cikgu guna log 2 asas 2 sama dengan 1. Okey, cikgu nak buktikan benda ni. Kita kan boleh ubah dalam bentuk indeks. Daripada log kita jadi indeks, betul tak? Kita tengok asas log ini akan jadi asas indeks. Nilai untuk log kembali kepada indeks. Kemudian okey, log itu sendiri akan jadi nilai untuk indeks. So kat sini awak boleh check lah 2 kuasa 1, jawapannya 2. Okey, so ini juga membuktikan kepada kita punya hukum log A asas A sama dengan 1. Okey, jadi ada 3 hukum log yang asas. Asas ni maksudnya ini yang paling awak kena ingat dan mahir. Sebenarnya tak payah ingat pun sebab dalam exam ianya diberi hukum log ni. Tapi nak senangkan kerja kita supaya kita lebih mudah nak faham, eloklah kita ingat dan kita tahu bila mana kita nak pakai.
Okey, so cikgu akan bagi satu soalan yang melibatkan hukum log ni dan cara macam mana kita nak guna pakai hukum log untuk kita selesaikan masalah ataupun persamaan log tanpa menggunakan kalkulator. Baik, awak boleh rujuk soalan latih diri 4.10 muka surat 115. Siapa yang tak ada soalan boleh tengok bahagian description. Okey, kemudian boleh klik pada link Google Drive yang cikgu dah bagi. Dekat situ cikgu ada screenshot soalan ya. Okey, so kita pergi ke soalan yang pertama. Dia minta apa? Dia suruh awak nilaikan setiap berikut tanpa menggunakan kalkulator. Maksud nilaikan ni, jawapan last mesti dalam nombor. Okey, dan tanpa menggunakan kalkulator. Ini adalah hint. Bila dia kata tanpa menggunakan kalkulator, maksudnya kita memang tak payah pakai kalkulator. Mesti ada cara nak selesaikan tanpa menggunakan kalkulator. Dan bila dia mention juga tanpa menggunakan kalkulator, so first come in your mind, mestilah rumus yang ini. Log A asas A sama dengan 1. Mesti keluar benda tu dalam kepala awak. Sebab hanya cara ini saja kita boleh jadikan nilai log itu 1 dan kita boleh selesaikan tanpa pakai kalkulator. Okey, sebelum kita buat semua ni, cikgu akan keluarkan hukum-hukum log yang ada. Okey, kita ada apa tadi hukum log kita? Kita ada log XY kuasa A asas A sama dengan log X asas A tambah log Y asas A. And then kita ada log X per Y asas A sama dengan log X asas A tolak log Y asas A. Okey, last sekali tadi kita ada log X kuasa N asas A sama dengan N log X asas A. Okey, 3 hukum log yang asas kita dah tulis. Jadi sekarang kita akan selesaikan soalan kita ni. Okey, kita pergi ke soalan A. Allah, jatuh dah. Okey, soalan 2A. Log 21 asas 3 tambah log 18 asas 3 tolak log 14 asas 3. Ya Allah, senang ni soalan ni. Kenapalah kat dalam kelas tadi kita fikir secara complicated? Tengok sini, asas sama. So, kita boleh direct selesaikan. Apa maksud direct, cikgu? Okey, sama dengan, tengok sini, asas sama, tengah-tengah tambah. Jadi, kita boleh return balik ni. Daripada kita punya hukum log yang ini, tambah, asas sama boleh ubah dalam bentuk log XY asas A. Okey, maksudnya di sini kita cuma tulis log 3 dan kita buat kurungan. Bila tambah, nilai dalam log tu kena didarabkan. So 21 darab 18. Ini yang pertama kita kena buat. And then tolak log 14 asas 3. Selesaikan yang ni. Kita dapat berapa? Okey, tekan kalkulator. Yang ni bolehlah tekan kalkulator. Okey, darab 18. Yang maksudnya tak boleh tekan kalkulator tu, awak tekan log and then awak selesaikan. Itu tak boleh lah. Okey, so kita dapat 378. Jadi tulis di sini. Log 378 asas 3 tolak log 14 asas 3. Okey, so tengok asas sama, tolak pula. Nampak tak hukum asas log yang kedua? Log, ada dua log asas sama, tolak dia akan jadi bahagi. Jadi sini kita boleh buat log 3 dalam kurungan 378 bahagi 14. Okey, so bahagi dengan 14, berapa kita dapat? Kita dapat 27. So kita dapat log 3 27. Ni boleh selesai sebenarnya. Sebab awak perhatikan sini, 27 ni kita boleh buat indeks asas 3. Asas log 3 kita ubah dalam bentuk indeks asas yang sama dengan asas log. Kita boleh matikan nanti. Okey, apa maksud cikgu? Sambung sebelah. Okey, jangan kerja sambung sebelah. Nak sambung sebelah, jangan buat macam ni. Buat garisan. Okey, sebab awak buat terus, nanti seolah-olah dia baca macam ni jalan kerja awak. Straight aja, tak boleh Jalan kerja kita ke bawah dulu, baru pergi sebelah. Okey, so tengok asas 3, kita try dulu asas 3 kuasa 2. Kita dapat 9. Asas 3 kuasa 3, kita dapat 27. So kita ubah 27 ni kepada 3 indeks 3. So kita dapat log asas 3 3 kuasa 3.
Nampak tak? Kita dah pakai hukum log yang ketiga pula ni. N. Bawa N pergi depan. So 3 ni bawa ke depan. Kita dapat 3 log 3 asas 3. Log dengan asas nombor yang sama. Apa jadi pada log? Log ini akan jadi nilainya 1. Okey, ini kita punya rumus tambahan tadi yang cikgu bagi. Bila awak ada log A, asas A juga, makanya nilai dia adalah 1. So 3 darab 1, 3. Pakai kalkulator tak nak dapat nilai log? Tak, kita pakai kalkulator buat darab dengan bahagi ni je tadi. Kan? Janganlah straight sangat. Orang kata tak boleh pakai kalkulator, yang ni pun awak kira manual. Tak apa pasal je salah. Okey, so jawapan last dia 3. Pandai. Okey, kita pergi ke soalan B. Okey, untuk soalan B, soalan tak banyak pun, sampai C je. Okey, so harap bertenang lah. Soalan B, okey, yang sama, kita perhatikan dulu. Log 2, log 2 asas 4 tolak 1/2 log 9 asas 4 tambah log 12 asas 4. Jangan kelang kabut nak terus combine. Memanglah kita boleh pakai rumus log yang dekat atas ni, tapi ingat balik, tengok ni, dia ada faktor kat depan dia. So apa kita nak buat dengan faktor ni? Alihkan dia. Kita return daripada sini, ubah dalam bentuk log X kuasa N asas A. Okey, jadi di sini kita boleh tulis dia semula sebagai log 2 asas 2, log 2 indeks 2 asas 4. Okey, 2 kuasa 2 sebab 2 ni dah bawa ke sini, jadi dia punya indeks. Okey, tolak log 9, yang ni pun sama, 1/2 bawa naik atas, 1/2 asas 4. Okey, and then tambah log 12 asas 4. Okey, log 9 kuasa 1/2. Yang ni sebenarnya awak boleh selesaikan dulu. Okey, awak boleh selesaikan dulu. So kita buat yang ni. Log 4, 2 kuasa 2 kita dapat 4. Tolak. Okey, 9 kuasa 1/2, nilainya adalah 3. Sebab 9 kuasa 1/2, 1/2 ni maksudnya dia adalah punca kuasa. So punca kuasa 9, kita dapat 3. Itu ada dalam asas indeks. Okey, so di sini adalah log 4 3 tambah log 4 12. Okey, nampak cantik dah nombor dia, tinggal nombor seketoi. Okey, so kita boleh terus combine. Terus combine. Kita buat ini dulu, tolak dulu, kiri ke kanan Tambah dengan tolak, dalam matematik kita kena buat daripada kiri ke kanan. Kalau dalam satu persamaan tu ada darab ataupun bahagi, kita kena buat yang tu dulu. So kita buat tolak dulu. Jadi log 4 yang di sini 4 bahagi 3. Okey, tambah log 4 12. Okey, oleh sebab 4/3 ni sebenarnya, kalau kita selesai dapat perpuluhan, betul tak? 4/3. 4/3 kita akan dapat 1.33333. Oleh sebab dia perpuluhan berulang, jadi ambil je terus pecahan ni. Okey, jadi kita akan buat dia macam ni. Log 4 dalam kurungan 4/3 darab 12. Kenapa cikgu buat darab? Sebab ada tambah. Log tambah log. Dalam log tu awak kena darabkan. Okey, so log tambah log, jadi di dalam ni awak kena darabkan. Okey, so 4/3 darablah dengan 12. Awak dapat jawapan dia 16. Okey, nak sambung sebelah, garis dulu. Sambung sebelah. Sama dengan, okey, salin balik. Log asas 4 sini dapat 16. Macam nak matikan? Cikgu ajar tadi. Macam mana kita nak kira tanpa guna kalkulator nilai log ni? Kita jadikan 16 ni asas dia sama dengan asas log. Okey, so kita tengok. Log ni asas dia 4. So 4 kuasa berapa dapat 16? Kita mula dengan 4 kuasa 2. Weh, dapat terus 16. So 4 kuasa 2. Jadi ubah. Jadi log asas 4 kuasa 2. Apa kita nak buat dengan 2 ni? Tengok hukum log yang ketiga. 2 ni kita kena bawa ke depan. So kita akan dapat 2 dekat depan. Log 4 asas sama. Dia akan jadi nilainya 1. Menurut hukum log kita ni. So kita dapat jawapan yang terakhir 2. So jawapan kita yang terakhir adalah 2. Okey, kita pergi ke soalan last, soalan C. Okey, untuk soalan C kita buat benda yang sama. Baca dulu soalan.
Okey, so kita akan baca soalan dia. Kita pakai marker color apa? Purple kita boleh pakai. Okey, so kita ada log 7 asas 2 tambah log 12 asas 2 tolak log 21 asas 2. Asas log sama, so kita boleh simply je selesaikan. Ini cikgu ajar yang lagi shortcutnya. Sebab kita boleh darab and then bahagi je terus. Okey, tapi awak boleh buat jalan panjang jugalah, tak ada masalah pun. Okey, so asas sama kan? Jadi kita buat log 2. And then kita buat besar-besar sebab dia ada darab dan dia ada bahagi. Okey, log tambah log maksudnya nilai dalam log ni 7 darabkan dengan 12. Okey, tolak. So per 21. Okey, kenapa cikgu boleh buat macam ni? Untuk C. Kenapa cikgu tak buat macam cikgu buat untuk B? Tengok balik soalan B. Kenapa cikgu tak buat macam cikgu buat untuk B? Okey, untuk B ni awak nak buat direct boleh, tapi awak kena make sure betul-betul tahu bila awak buat tolak tengah ni, so 4/3 awak tak boleh terus darab dengan 12. Awak kena buat macam ni cikgu nak kata. Awak kena perkan dululah. Awak tak boleh perkan dengan semua dengan 12 kali, ataupun awak tak boleh buat 3 darab 12 and then baru bahagi dengan 4. Tak boleh macam tu, okey? Nanti awak tak dapat jawapan dia sama macam kita. Awak kena buat daripada kiri ke kanan. Tu hukum dia. So yang ni cikgu buat direct je lah sebab tak ada masalah pun. Okey, 7 darab 12 kemudian bahagikan dengan 21. Kalau nak buat satu-satu pun boleh. Awak darabkan 7 dengan 12 dulu, dapat jawapan dia, kemudian bahagikan dengan 21. Dia still akan bagi jawapan yang sama. Okey, jangan risau. Benda ni senang, anggap dia senang. Okey, log asas 2. So ni kita boleh tekan kalkulator je terus. 7 darab 12 bahagi 21, kita dapat 4. Ya Allah, senangnya. Okey, so macam ni kita nak mudahkan. Log 4 asas 2. Tengok asas 2. So fikir 2 kuasa berapa dapat 4 ni? Kita nak ubah bentuk. So 2 kuasa 2 dapat 4. So kita ubah bentuk dia jadi log 2 kuasa 2 asas 2. 2 bawa pergi depan, so jadi 2 kat depan. Okey, log 2 dengan kuasa 2. Okey, kat sini salin balik log 2 asas 2. So yang ni nilainya adalah 1. Jadi 2 darab 1 dapat jawapan last dia. Berapa 2 darab 1? Kita dapat jawapan dia 2. So soalan nombor C ni pun jawapannya 2 juga. Senang tak? Senang je tau sebenarnya log ni. Jangan fikir dia susah. Benda macam ni bila fikir susah dia jadi lagi susah. Fikir awak boleh buat. Cari macam mana cara nak buat. Itu sebenarnya pemikiran positif yang bagus bila kita nak belajar MAT. Okey. So cikgu recap semula. Ada 3 hukum asas log. Okey, yang perlu awak tahu, perlu awak ambil tahu dan perlu ingat juga walaupun rumus diberi, iaitu apabila log XY, okey, X darab Y, awak boleh pecahkan dia menjadi log X tambah log Y. Asas mesti sama. Sama juga untuk per ataupun bahagi. Apabila awak ada log X per Y, awak boleh pecahkan dia menjadi log X tolak log Y dengan syarat asas sama. Okey, yang ketiga dalam bentuk indeks, log dan indeks dalam satu persamaan. So indeksnya bawa ke depan, jadikan faktor and then selesaikan log macam biasa. Ada situasi yang kita dapat nilai log adalah sama dengan asas. Jadi di sini kita boleh nilaikan dia sebagai 1. Paling senang kita tengok kalkulator lah. Okey, kalkulator. Kita ada log 10. Okey, kalkulator cikgu tak boleh tekan terus log 10. So cikgu boleh masukkan log 10. Kalkulator awak tekan terus masuk log 10 ya. And then cuba awak letakkan nilai dalam log tu sama. Awak akan dapat 1. Okey, oleh sebab kalkulator cikgu ni tak direct log 10, so cikgu boleh buat log apa sahaja. So cikgu buat log 2. Di dalam ni pun cikgu letak 2. Nilainya 1. Okey, cikgu buat log 3. Dalam ni pun cikgu tak 3. Cikgu dapat nilai dia 1. Nampak tak? Okey. Tu je lah sebenarnya. Tak ada apa pun. Benda simple. Sebab tu cikgu tak nak sambung ni pada kelas yang berikutnya. Sebab buang masa. Kita nak sambung, kita nak cepat habiskan syllabus. Dan pada masa yang sama, kita nak pembelajaran kita ni efisien. Okey. So jangan lupa macam biasa, subscribe, like dan share video cikgu ni. Supaya lagi ramai kawan-kawan awak boleh faham 3 hukum asas untuk log. Okey? Itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih.